malam ni saya nak tekan kepada adik-adik, okey, adik-adik tolong dalam tempoh nak menghadapi SPM lagi berapa bulan, berapa hari je sebenarnya ni. Tolong bagi fokus kepada 4 perkara ni. Okey? Tolong bagi fokus kepada 4 perkara ni dan tolong tinggalkan yang lain, tolong tinggalkan benda-benda yang enjoy, tolong perlahankan benda-benda yang especially melibatkan game, melibatkan masa anda diambil. Okey? So siapa yang kat dalam ni dia dah mula dengar yang sebelum-sebelum ni kan, dan malam ni dia nak repeat, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah dan anda boleh dapat semula maklumat. Sebab bagi saya, mendengar banyak kali ni sebenarnya adalah perkara yang sepatutnya berlaku. Bagi seseorang yang dikatakan belajar, dia belajar benda yang sama banyak kali, itu sebenarnya yang lebih tepat. Katalah awak dah belajar satu perkara, dia tak macam tengok wayang. Kita tengok wayang kita cakap, oh cerita ni dah tengok dah, cerita ni best. Lepas tu dia kata best, dia tengok lagi. Lepas tu dia tengok lagi. Itu sebab dia kata best. Kalau dia kata tak best ataupun biasa, dia tengok sekali pun dia kata cukup dah. Bagi saya, wayang adalah hiburan. Kalau you baca buku, kalau you mentelaah buku ni ataupun bahan bacaan ni dia ada 5. Ini memang pelajar tak pernah concern pun perkara ni. Okey? Pelajar tak pernah concern pun perkara ni, melainkan ada pengkaji ataupun ada orang yang tahu tentang keadaan ini dan dia kongsikan. Okey. Saya nak awak tulis dekat anda punya note dekat buku anda sendiri sebab saya tak tulis dalam slide. Okey, tentang 5 bahan bacaan. Okey. Okey. Bahan bacaan ni yang pertama. Dengar Bahan bacaan yang pertama ialah majalah. Okey. Majalah ataupun kita sebut media sosial. Media sosial, majalah ni dia dulu sebenarnya fungsi dia sama. Cuma bezanya satu di media sosial, satu lagi dekat majalah. Dia adalah informasi umum. Okey. Kemudian surat khabar. Surat khabar ataupun awak baca bahan-bahan berita. Okey. Okey. Yang seterusnya komik. Komik ataupun buku-buku hiburan. Okey. Dah berapa dah tu? 3. Yang keempat ialah buku-buku cerita atau novel. Okey. Dah dapat kan? 4 dah kan? Okey. Yang terakhir adalah buku ilmiah. Okey. So apa beza awak baca semua benda ni compare dengan awak baca buku teks atau baca nota-nota awak. Okey, apa beza dia? Okey, saya bagi tahu pada awak Sekiranya awak baca buku yang bukan buku ilmiah, perkara yang awak baca tu adalah keseronokan semasa. Okey, ataupun nikmati keadaan tu semasa tu saja. Contoh awak baca surat khabar, masa tu saja yang awak rasa teruja, awak rasa macam dapat information ataupun awak rasa macam baru tahu. Baca majalah, ketika itulah awak dapat informasi. Baca novel, ketika itulah awak mendalami perasaan, sedih, gembira, terkejut, happy dan sebagainya. Tetapi buku-buku melibatkan ilmiah, ia adalah sesuatu yang anda kena letak dalam minda. Awak baca, awak kena simpan dalam minda untuk awak ingat. Itu beza orang faham baca buku ataupun membaca. Kalau sebut sekadar membaca, boleh baca apa-apa bahan. Macam saya sebut tadi, 5 bahan ni boleh baca. You nampak atas meja ada surat khabar, ayah buka baca. Okey, you nampak ada majalah dekat dalam sementara you menunggu seseorang, tiba-tiba you nampak ada macam satu majalah, you saja selak, lepas tu ada information, you baca. Contoh majalah solusi contoh. Kan? Then you baca masa tu. Itu semua you baca tak ada tekanan pun sebab dia tak perlu hafal. Tak ada orang pergi baca majalah kemudian buat nota. Tak ada. Kalau dia buat juga maknanya terlalu mengkaji lah orang ni. Saya pun tak buat benda tu. Baca majalah kemudian buat nota. Tapi kalau kita sebut buku ilmiah, kita memang kena buat nota dan kita kena faham nota. Okey. Kita kena kuasai bahan yang kita baca. Dan kita kena ada teknik-teknik untuk mendalami pula, mengingati pula. Malah perkara itu kita kena buat dalam 2 keadaan. Satu input, satu output. Okey. Satu input, satu output. Okey. Input, boleh tulis dekat anda punya note. Anda tulis dekat anda punya kertas, input ialah masukkan maklumat dalam minda. Input ialah masukkan maklumat dalam minda. Okey. Output ialah mengeluarkan maklumat. Okey.
Output ialah mengeluarkan maklumat. Dapat semua tu? Okey? Okey. Kalau fundamental ataupun perkara paling asas ni pun anda tak faham, maksudnya anda tak belajar. Okey? Kalau fundamental ni pun anda tak boleh faham, maknanya anda tak belajar. Anda tak dapat. Sekarang dengar ke tak? Bergema tak? Sekarang bergema tak? Tak dah Okey, saya sambung. Sebab saya terpaksa pasang beberapa device untuk backup satu slide, sebab saya dalam perjalanan kan. Dengan laptop lagi apa semua, saya kena pasang semua. Saya tak nak ada yang mengganggu sampai saya congested malam ni dengan anda. Saya tak nak saya jadi patung keras kat dalam ni. Okey. So, kalau anda tengok sekarang ni, bila mana anda membaca tu, maklumat selama ni anda belajar dalam kelas, dia takkan semua duduk dalam anda punya kepala. Dia takkan duduk seperti mana yang orang kata apa, yang macam anda faham. Kalau kita tengok dekat fakta yang boleh saya kongsikan dekat awak sekarang ni, fakta ni adalah fakta yang digunakan oleh pakar-pakar psikologi. Bukannya fakta ni adalah fakta-fakta yang cikai, fakta yang siapa-siapa pun boleh cakap. Tak. Ni fakta yang menunjukkan sejauh mana minda manusia boleh merakam sesuatu yang dia baru belajar. Sebenarnya kalau anda nak tahu manusia normal, dia boleh menghafal atau dia boleh lupa apa yang baru dipelajari itu selepas 20 saat dia dengar. Kalau anda nak tahu berapa banyak dah kelas online yang anda pergi, anda sebenarnya dah pun lupa apa yang anda baru dengar tadi. Melainkan sesuatu yang benda yang anda pelajari itu dia betul-betul sampai ke hati anda. Dia betul-betul menusuk ke hati anda. Sebab tu ada tak di kalangan kita kan, kadang-kadang kita teringat makcik kita pernah cakap dengan kita. Okey, makcik kita pernah cakap dengan kita, dia hina keluarga kita, sampai kita dewasa kita ingat kata-kata dia. Ada tak berlaku? Kalau siapa pernah alami benda tu, satu orang, tak kisahlah makcik kita ke kawan kita ke, dia pernah cakap dengan kita masa sekolah rendah dulu tau. Masa darjah 2, darjah 3. Tapi oleh kerana benda dia cakap tu, contoh dia kata kita hitam lah, contoh. Kita rasa macam sakit sangat hati dengar. Ataupun terlalu kena sangat dekat hati. Sampai hari ni kita masih boleh ingat. Bila kita jumpa balik dekat dia kan, kita cakap balik dekat dia, dia kata dia tak ingat. Ada kan? Itu namanya input learning tau. Okay? Itu namanya input. So maksudnya, kenapa yang kita belajar hari-hari dengan cikgu tak masuk pun dalam kepala. Tapi yang orang cakap sikit je pasal kita, sakitnya hati kita dengar tu, sampai kita sekarang kita tak lupa. Kalau kan best kalau semua ilmu macam tu, tapi Tuhan tak jadikan kita macam tu. Dari segi kajian, dia jelas menunjukkan manusia ni sekitar 20 saat itu adalah normal. Ada orang dia akan ambil masa sehingga 3 hari. Apa faktor yang menjadikan sehingga 3 hari baru dia beransur-ansur lupa apa yang dia belajar? Ni bagi manusia yang sedikit ada kelebihan. Bukan manusia normal. Dia ada kelebihan. Maknanya kita boleh sebut dia kategori genius. Siapa boleh bagi tahu dalam tempoh berapa hari sebenarnya dia boleh bertahan tanpa dia perlu membuat pengulangan. Ini kategori orang genius. IQ dia tinggi lah. Okay. So, kategori orang macam ni dalam berapa hari tempoh dia. Dia pun ada limit juga. Sungguh dia genius macam mana pun. Berapa lama agak-agak. Kita yang normal ni, 1 tahun. Dahsyat. Mana setahun kalau dia belajar macam-macam, semua dia ingat lah. Tadi dah ada jawapan keluar tu. 3 hari. Okay, jawapan dia adalah 3 hari. 3 hari ni untuk orang yang betul-betul neuron dia sangat-sangat sihat. Neuron dia sangat-sangat bagus. Dan orang macam ni dia ada tertib belajar. Dia ada amalan belajar. Amalan belajar dia ni yang mahal. Saya pernah belajar lah tentang teknik dia ni. Saya boleh ajar anda. Tak ada masalah. Memang dia bukan setakat melibatkan belajar semata-mata, dia melibatkan adab dengan guru, dia melibatkan adab dengan buku, dia melibatkan adab dengan ilmu. Dahsyat kan? Kita memang di sekolah takkan diajar benda-benda macam ni. Kita hanya ditegur oleh guru kita dalam kelas sambil sekali lalu je. Kita takkan belajar dalam konteks silibus. Macam mana ilmu ni berkesan, macam mana ilmu ni berada kuat dalam minda kita, macam mana neuron tu kekal kuat, ukur DHA yang ada dalam otak kita tu, DHA yang sihat, yang berfungsi dengan baik. Kita tak belajar secara khusus dalam kelas. Okey? Jadi adik-adik, yang adik-adik boleh dapat semua ilmu ni adalah dengan melalui program-program yang dianjurkan oleh pakar.
oleh mereka yang menghabiskan masa mereka bertahun-tahun dengan kajian. Okey, menghabiskan masa mereka dengan mencari fakta, mentelaah pelbagai jenis buku. Saya ni baru pindah rumah kat Ceras Perdana. Baru saya perasan, buku yang saya simpan dalam kotak, saya keluar balik dekat rak ni, tak habis-habis lagi saya susun. Baru saya perasan dalam tempoh sekitar 5-10 tahun yang lepas sebelum saya banyak bagi talk tentang teknik belajar ni, rupanya banyak sangat dah buku saya baca. Sampaikan saya membuat perbandingan ilmu. Ni kata guru saya, apabila kita mendapati ilmu tu bercanggah, hendaklah membuat perbandingan ilmu. So bila saya buat perbandingan ilmu, banyak buku saya terpaksa telaah, saya terpaksa cari. Dan yang bestnya saya tak cari buku berkaitan dengan minat saya, macam contoh minat saya memancing. Saya tak baca buku pasal memancing. Okay? Saya banyak membaca buku berkaitan dengan otak, berkaitan dengan kefungsian, berkaitan fungsi otak dan sebagainya. Dan saya nak sangat bercakap dengan para pelajar, dengan orang ramai, dengan ibu bapa. Kenapa anak-anak kita lemah belajar? Kenapa kita tak boleh tangkap apa yang cikgu ajar? So itulah antara sebab dia. Jadi saya mengharapkan adik-adik dapat beri perhatian kepada topik ilmu ni, kuasai dia bagi tempoh nak menduduki SPM. Dalam tempoh berapa bulan lagi kita ni kan, berapa hari lagi ni kan, sebulan lebih ni je, saya harap-harap adik-adik dapat bagi khusus untuk ilmu ni. Okey, dapat bagi orang kata apa, bagi ruang kepada dia. Sebab jangan fikir Cik Khairul, saya ni sebenarnya memang dah tak boleh dah subjek ni sebab saya memang dah target subjek ni, tak lulus pun tak apa. Jangan. Anda bukan menyesal sekarang, anda akan menyesal pada usia 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun. Anda akan menyesal. Anda tak lalui lagi umur tu tau. Dan kakak anda, abang anda yang dah lalui benda tu, diorang tak bercerita. Sebab apa? Tak ada point diorang. Tak ada point diorang nak bercerita. Diorang bukan berceramah motivasi, nak tingkatkan motivasi anda semua. Faham tak? Tapi diorang rasa dan diorang pendam sendiri. Diorang rasa menyesal tu. Rasa macam, kenapalah dulu aku tak kuasai maths? Kenapalah dulu aku tak kuasai fizik? Kenapalah dulu aku tak kuasai maths? Nampak tak? Diorang, sebab saya sendiri bila terlibat dengan kajian, saya kaji pelajar-pelajar di universiti. Mereka kata, sepatutnya mereka boleh dapat result atau pointer di universiti dengan lebih baik hanya dengan kerana dia tidak dapat skor dalam subjek-subjek tertentu. Dia tak sangka apa yang dia belajar maths dekat sekolah dulu, belajar balik dekat universiti. Yang bestnya, dia masuk SEM 1, dia kena belajar basic matematik dekat SEM 1 tu dengan apa yang dia belajar masa tingkatan 4, tingkatan 5. Dan dia abaikan maths masa tingkatan 4, tingkatan 5. Dia abaikan bahasa Inggeris tingkatan 4, tingkatan 5. Sedangkan benda tu nak pakai balik masa di awal universiti. Oleh kerana SEM 1, SEM 2 tu pointer dia tak cantik, dia direct, dia rentetan tu dibawa sampai SEM 6, SEM 7, SEM 8. Kat situ rugi dia. Oh, dia rasa macam, kenapa aku tak boleh skor SEM 1? Sebab tu masa saya belajar dulu, SEM 1 memang saya betul-betul all out. SEM 1 sebab kita nakkan CGPA kita tu dalam keadaan yang terbaik pada waktu tersebut. Ini banyak saya bagi talk di universiti. Sebab tu awak tak menyesal sekarang. Awak menyesal waktu nanti awak dah bekerja. Awak dah bekerja, awak nak naik pangkat tau. Dengar dah bekerja, nak naik pangkat. Tahu tak antara interview awak nak naik pangkat tu, salah satunya dia minta awak bawa semula CGSPM. Rugi tak kalau awak punya CGSPM tu orang kata apa, tak membanggakan? Rugi. Sebab antara had-had kelayakan tertentu, capai tahap-tahap tertentu dengan pengalaman kerja awak berapa tahun, dengan banyak apa orang kata apa, banyak sijil-sijil awak dah start ambil, kelas-kelas awak dah start ambil, lesen-lesen dan sebagainya. Tapi dia tetap nak tengok balik CGSPM. CGSPM wajib setiap kali nak melakukan kenaikan pangkat. Wajib dia akan interview anda dan dia nak tengok sijil-sijil, terutamanya CGSPM. Dia nak lihat macam mana perkembangan awak masa di peringkat SPM dan peringkat universiti. Ada orang SPM sangat bagus, tapi pergi kat universiti jatuh, drop. Ada orang dekat SPM dia worse. Sekadar cukup makan je masuk U, tapi dekat U dia sangat perform. Dan ada orang SPM pun tak power, dekat U pun teruk. Sini. Anak saya dia jaga. Dan ada orang SPM power, dekat universiti pun power. Okay, you nak jadi macam mana, you pilih sendiri. Anak saya mengigau sekejap. Okay, so saya nak bukakan kepada 3 perkara ni. 3 perkara ni Okay, first, you all mesti faham macam mana ilmu ni masuk dalam minda kita. Okay, dia terbahagi kepada 3 bahagian. Macam mana proses dia nak masuk dalam minda kita. Okay, so ini saya bukan reka, ini bukan saya dapat fakta disebabkan saya buat kajian. Ini adalah satu kajian daripada seorang pakar, profesor di universiti.
Pas 3 hari tadi tu bagi kategori orang genius lah. Paling lama pun 3 hari dia boleh hafal satu perkara. Satu bab dia belajar. Satu bab bukan serta-serta 4. Kalau serta-serta 4 tu because of dia masuk dekat hati kita. Ilmu ni dia singgah 3 tempat. Dia singgah ke telinga, ke minda, ke hati. Kamu nak sampai mana? Kalau nak sampai ke hati, kosongkan hati. Masa belajar tu tolong kosongkan hati anda untuk belajar saja. Jangan awak penuhkan hati anda dengan perasaan-perasaan yang tak tentu arah. Tu bab nanti bab tu saya akan kongsi kemudian lah. Tapi saya nak cakap dulu bab ilmu ni, macam mana dia berjalan masuk dalam minda kita. Ilmu ni dia sampai dekat minda kita bermula daripada apa yang kita fokus. Contohlah kita minat kepada satu benda. Kita minat tentang askar. Anda dah mula bagi fokus tentang askar. Sebab itu bila lalu je terak askar anda pandang. Kalau you nak tahu orang dewasa, bila mana contoh dia nak beli kereta, macam saya lah, contoh saya nak beli Ferrari. Saya nak beli Ferrari. Saya cakap dengan diri saya, 2023 saya nak pakai Ferrari. Saya cakap dengan diri saya. Start daripada situ, mata saya akan cepat tangkap apabila Ferrari lalu sebelah. Sama juga macam dulu. Contoh saya kata saya nak beli kereta, katalah saya nak beli kereta, satu kereta yang jarang orang pakai lah. Contohnya, kereta Fiat lah, contoh Fiat tapi brand sekian-sekian. Contoh Fiat model sekian-sekian. Sebenarnya ramai je orang pakai, tapi oleh kerana kita tak berikan fokus kepada apa yang kita nak. Jadi bila dia lalu kita tak perasan. Kan? Jadi bila kita dah start bagi fokus kita nak pakai Fiat warna biru contoh, kita akan mula nampak orang ni pakai, kat sini pun nampak orang ni pakai, kat sana pun nampak orang ni pakai, situ pun nampak orang ni pakai. Dia bukan kereta je, dia apa-apa. Contoh awak kata awak nak pakai phone yang jarang orang pakai. Sebenarnya pada awak je jarang orang pakai. Tapi once awak kata awak nak pakai handphone tu, awak dah set fokus dalam minda awak nampak handphone tu awak teruja. Sebenarnya awak akan mula nampak ramai orang pakai. Kesan ni berlaku disebab apa? Sebab kita punya fokus, dia akan bagi satu isyarat kepada minda kita untuk kita concern dengan keadaan dia. Sebab itu siapa yang masih dalam dilema, dia tak boleh tentukan SPM ni dia nak all out ataupun dia nak buat biasa. Dia nak start buat belajar berjadual ataupun dia nak belajar ikut mood. Dia tak boleh bagi fokus kepada keputusan itu, maka dia tidak akan dapat nampak SPM secara holistik, secara menyeluruh. Rugi dekat dia, bukan rugi dekat saya, bukan rugi dekat cikgu sekolah. Tak rugi pada kerajaan pun, rugi pada awak. Rugi pada awak. Sebab itu, bila anda nak mulakan belajar untuk fokus untuk belajar ni, anda kena mulakan kepada subjek-subjek yang anda rasa sebenarnya anda tak boleh skor. Anda kena bagi ruang untuk anda fokus kepada subjek tersebut. Buang segala fikiran negatif yang anda akan gagal. Buang segala yang anda rasa anda tak suka. Dulu saya tak suka kimia. Form 4, saya dah bagi tahu awal-awal lagi saya set, bila belajar periodic table je, saya terus kata kimia ni susah. Tapi bila saya bagi peluang dekat diri saya, tak sangka kimia saya skor dan akhirnya saya boleh mengajar ramai rakan-rakan saya tentang subjek kimia masa SPM. So itu jelas menunjukkan benda tu atas kita. Kita cakap sesuatu yang kita akan labelkan subjek tersebut, maka kita akan hilang fokus. Sebab itu, anda jangan sesekali meletakkan mana-mana subjek susah atau senang. Anda kena mula dengan fokus dulu. Duduk je dalam kelas yang cikgu ajar, duduk je dalam kelas, apalah lepas ni kelas datang ke sekolah ke macam mana ke, duduk saja dalam kelas, ingat kata saya, setiap ilmu dia mesti bermula dengan fokus. Tak boleh fokus, dua lagi ni you takkan dapat buat dengan baik. Tu ingat So, selepas fokus tu, walaupun fokus ni paling penting, tapi dia hanya menyumbang 20%. You tak boleh beat latih to be. Tak boleh beat. Macam mana pun you kata, saya belajar, saya hanya fokus je. Latih to be saya tak buat langsung. You tak boleh kuasai. You takkan boleh kuasai. Sebab itu kalau kita tengok, dalam, minta maaf yang bukan Islam, dalam kita solat, itu ada namanya khusyuk. Okay? Kita ada namanya khusyuk. Tapi tak guna you khusyuk hanya untuk sekali solat tu saja. The rest, masuk waktu solat, you tak solat. Masuk waktu solat, you tak solat. Because of khusyuk tu adalah sebagai syarat kepada solat kita sempurna. Tetapi yang paling penting, solat mesti tiap-tiap hari. Faham tak? Dan tak guna pun you buat tiap-tiap hari solat tapi you tak khusyuk. Sebab khusyuk ni kunci dia, tapi dia bukan yang paling besar. Yang paling besar adalah buat. Sebab itu latih tubi dia duduk paling besar dalam belajar. Okey, siapa kat sini yang dah memang Salahuddin tak faham padam siapa kat sini yang dia dah memang dah ada rutin untuk buat latih tubi
bagi subjek-subjek yang dia akan duduki SPM ni, dia dah memang ada rutin, dah ada jadual dan dia follow jadual tu, tulis 1. Tulis nombor 1. Memang dia ada dah jadual khas, memang dia buat latih tubi tu. Okay, good. Thank you for your response. Okay, ini yang kata ada. Okay, jujur dengan saya. Jujur, please jujur. Siapa dekat sini yang memang dia belum lagi sampai ke peringkat mengamalkan latih tubi tu secara berjadual? Tulis 2. Siapa yang tak ada ni? Tulis 2. Ni lagi laju tengok. Maknanya lagi ramai. Berkelip-kelip dah dekat ruangan skrin tu. You faham tak maksud dia apa? Dia tengok. 80% lah saya percaya. 80% yang dalam ni saja tau. Yang dia percaya dia tak boleh skor subjek tu, maka dia abaikan latih tubi. Janganlah tulis banyak kali ya. Aiman banyak kali tulis man. Okay. So saya nak bagi tahu pada awak. Okay. Dalam proses nak membezakan pula Cik Carol, saya nampak ada 80% ni 80% ni dia datang daripada mengulang kaji pelajaran dan juga latih tubi. Apa beza dua ni? Okay. Apa beza dua ni? Okay, mengulang kaji pelajaran dan latih tubi ni memang jelas ketara beza dia. Okay, memang jelas ketara. Okay, kita faham dulu tentang mengulang kaji pelajaran. Okay, ni siapa tulis hebat ni Padam? Mengulang kaji pelajaran ni, dia adalah sesuatu yang kita buat, kita jawab subjek-subjek tertentu, kita jawab soalan-soalan peperiksaan menggunakan ataupun melalui rujukan kita punya buku nota. Contoh, kita selesaikan soalan akaun. Okay. Untuk kita selesaikan soalan akaun kita tu, kita rujuk format daripada buku nota ataupun buku teks. Ada buku teks dekat sebelah kita. Okay. Aiman Fikri. Jangan menulis kat skrin Aiman. Okay. So daripada situ, apa saja yang anda buat, ada buku rujukan, itu dalam kategori mengulang kaji pelajaran. Dia dalam kategori input. Kita tidak ada sumber sokongan penuh daripada diri kita sendiri. Kita dapat sumber daripada luar. Sebab itu contoh macam kita bercakap, kita pegang skrip. That is input. Bukan output sebenarnya. Maknanya kita baca, baru kita boleh sebut. Kita baca, kita set dalam minda, baru kita boleh sebut. So mengulang kaji pelajaran, dia konsep dia sama. Macam pengacara kan, kalau dia nak sebut lepas ni iklan, lepas tu penaja, dia nak baca nama penaja, dia tengok rujuk. That is input. Input learning. Dia sebenarnya masukkan maklumat, baru dia sebut kepada kita dan kita dengar. Tetapi kalau orang yang dia dah hafal, dia tak payah skrip, dia boleh sebut balik. That is output. Okay. So orang yang boleh buat latihan tanpa melihat rujukan, itulah yang dinamakan output. Dan dia balance, dan dia complete. Dia dah buat input, dia dah buat output. Dia complete. Okay. So sejauh mana pula kita buat latihan dan jawapan kita betul? Itu persoalan dia. Ramai pelajar buat latih tubi, tapi jawapan dia tak confident. Jawapan dia buat tak betul, berapu. Dan yang paling teruk ialah dia dah buat latih tubi, dia tak nak cek jawapan. Dia tak dapat tahu kat mana salah dia. Bagi dia dah buat latih tubi. Tak betul pun. Okay. So, you kena tahu macam mana adab penguasaan ilmu ni tadi. So, ilmu ni dia berjalan dalam minda kita sehingga dia terpancul kepada kita punya perbuatan, kita punya percakapan, kita punya tulisan, kita jawab exam adalah kerana completenya input and output learning. So, siapa kat sini yang dia hanya fokus saja dalam kelas, setiap kali kelas cikgu buat dia hadir, tapi dia tak siapkan kerja rumah yang cikgu bagi. Kerja rumah yang cikgu bagi, that is ulang kaji. Sebab cikgu tak kata pun you siapkan kerja rumah tanpa melihat rujukan. Cikgu tak sebut macam tu. You memang boleh buat you buat kerja rumah, you siapkan latihan cikgu bagi dengan buku teks. You boleh rujuk buku nota dan sebagainya. So apa maksud latih tubi? Latih tubi you boleh buat by your group discussion. Contohnya you buat group 4 orang. Okay, you ada group 4 orang. So you sediakan satu soalan. Okay, kita nak buat sekarang ni soalan sains ataupun matematik SPM 2019 ni soalan. Contoh Okay, SPM 2019 kita nak buat, kita nak jawab.
So apa yang kita nak buat sekarang ni? 4 orang ni tadi akan jawab dalam tempoh sejam ataupun sejam setengah ikut masa yang sebenar. Ataupun kita belum mahir lagi, keempat-empat ni belum mahir lagi, apa yang kita buat? Kita jawab dalam tempoh 3 jam. Dalam 3 jam ni maknanya masing-masing buat, tapi tak perlu ataupun tak boleh, janji tak boleh rujuk mana-mana buku. Kena jawab soalan tersebut, betul atau salah kita cek sama-sama. That is group discussion. Okay. So kalau you boleh buat, that is latih to be. Orang yang paling bagus macam mana latih to be ni? Okay. Orang yang paling bagus buat latih to be adalah dia jawab soalan peperiksaan sebenar dengan masa yang sebenar dan juga keadaan yang hampir sebenar. Okay. Contohnya dia jawab soalan tu bukan soalan-soalan spot. Dia jawab paper tersebut full. Dalam tempoh yang diberikan katalah 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit dia spend, dia set time. Okay, dia jawab waktu bila? Waktu seperti exam sebenar. Exam sebenar pukul 2.30 petang hingga pukul 4 contohnya. Dia jawab waktu tu juga. So baru dia dapat rasa sebenarnya macam mana berhadapan dengan exam yang sebenar. Okay, orang yang paling bagus mendalami satu-satu ilmu, kalau you kata keadaan tu paling susah, dia adalah you create the reason. Kat situlah menjadikan you akan terus berada dalam dilema. You kena break the reason. You tak boleh ada lagi jawapan-jawapan yang melemahkan diri untuk kata tak nak buat dan sebagainya. So apa yang boleh you buat sekarang ni adalah sedaya mungkin sedaya mungkin awak kena berhadapan dengan situasi sebenar. Sebab tu saya bagi contoh paling mudah macam ni, analogi. Macam mana kalau tentera dalam negara kita, mereka buat latihan dalam game saja. Macam mana? Tentera kita menembak hanya dengan memain PUBG contoh. Dia tak tengok senapang sebenar macam mana, dia tak duduk dalam hutan betul-betul macam mana, dia tak lalui proses peperangan menggunakan. Tentera kita memang ada latihan menggunakan peluru sebenar. Memang ada. Bapa saya tentera, dia selalu cerita benda ni. So siapa yang gagal ikut arahan, dia akan bertembung dengan peluru maut dah. Jadi mereka akan pastikan mereka betul-betul ikut latihan tu mengikut SOP yang betul. Memang menggunakan peluru sebenar. So apa maksud dia? Sebab situasi perang yang sebenar, kan? Dalam situasi yang sebenar, SPM yang sebenar, you kena tengok soalan yang sebenar, yang mirip-mirip hampir sama. Baru dengan keadaan yang sama itu menyebabkan you ready untuk berhadapan dengan SPM. Okey. Ini saya nak kongsikan tentang teori K. Ni minta padam tadi. Okey, teori K ni banyak dah saya ajar kepada pelajar-pelajar yang dia rasa lemah nak berhadapan dengan SPM ni. Lemah rasa macam lemah lutut lah dengar SPM ni. Okey, dulu siapa yang pernah dengar saya punya talk sebelum ni, saya selalu kongsikan tentang kisah seorang budak nama dia Fatah. Okey, so Fatah ni, dia adalah seorang yang pernah dengar ceramah saya masa dia dekat sekolah menengah dulu. Dia pernah dengar ceramah saya. Okey. Dia kata dia dengar masa bulan 2, dia balik rumah sekolah harian biasa Dia balik rumah, dia jumpa dekat mak dia. Dia jumpa mak dia apa semua, dia borak dengan mak dia, lepas tu dia kata dengan mak dia, tadi kat sekolah mak ada penceramah datang ke sekolah bagi ceramah sekian-sekian. Mak dia pun kata, baguslah. Okey, kau macam mana dengar ceramah tadi? Dia kata best. Okey. Lama lepas tu, bulan 5 kan dia ada exam. Bila dia ada exam, mak dia pun macam tengok anak dia tak tentu arah. Tengok si Fatah ni tak tentu arah. Apa maksud tak tentu arah? Dilema ni. Sebenarnya tajuk saya bagi dilema ni adalah disebabkan saya terkenang dengan kisah Fatah ni. Sebab tu saya buat tajuk dilema. Saya create satu modul the best untuk rakyat Malaysia, especially calon SPM. Because of saya tahu you berada dalam keadaan tak keruan. Ada segelintir daripada kamu. Dalam tak tentu arah. Okay. So apa yang saya buat, berdasarkan daripada kisah Fatah ni lah saya create modul ni. So Fatah ni bila dia bercerita dekat mak dia pun macam tengok anak dia tak tentu arah, dia tengok anak dia macam tak betul dah. Mak dia pun, antara yang tak betul ni macam mak dia tengok anak dia ni buka air, buka shower tapi tak mandi. Buka TV tapi tak tengok, pergi mana-mana dah. Buka pula siaran Cina, padahal dia bukannya orang Cina pun, tak faham pun cakap Cina. Tak. Jadi mak dia dah mula rasa macam, kau ni kenapa Fatah? Saya tak tahulah anda ada hadapi ke tak situasi tak keruan ni kan. So, bila keadaan tu macam tu, mak dia teringat, mak dia nak telefon saya tau. Mak dia nak cari saya semula. Okay. So mak dia
dapatkan nombor telefon saya daripada kaunselor sekolah. Okay. So bila dapatkan nombor telefon saya tu daripada sekolah, okay, dia call saya, terus saya rasa macam, oh saya teringat kisah Fatah ni. Dia pernah jumpa saya lah masa habis program tu. Lepas tu mak dia kata saya nak jumpa Cik Carol sebab saya nak tanya pasal anak saya. Saya pun pergi jumpa. Mak dia datang pejabat saya, bincang dengan saya semua. Sampai-sampai memang saya tengok Fatah ni dalam keadaan tak orang kata apa, tak terurus. Termenung, lemah, dia macam senyum, malu dengan saya. Saya kata kenapa Fatah? Tak, Cik Carol macam tak semangat lah. Saya kata okey Fatah, dalam banyak-banyak saya bagi ceramah tu mana yang paling awak suka? Dia kata sebenarnya semua saya suka Cik Carol, saya semangat masa tu. Tapi Fatah ni satu kesilapan dia. Lepas dia dengar ceramah saya, dia balik rumah tu, dia tak buat terus tau. Dia macam tangguh lah. Dia macam rasa macam lambat lagi SPM. Sebab bulan 2 kan dia dengar ceramah. SPM bulan 11. Jadi dia rasa bila ada masa tu dia bertangguh lah. Tu silap dia lah. Dia akui benda tu. Masa dia exam bulan 5 tu, result dia paling tinggi adalah C. Paling tinggi C. Dia budak kelas sains. Paling tinggi C. Dia rasa macam rendah diri lah, malu lah kan. Jadi mak dia pun rasa macam tak sepatutnya anak dia dapat C lah because of PSR bagus, PMR pun bagus kan. Jadi bila mak dia bawa dia jumpa saya dan dia pun dah jumpa, dia pun cakap dengan saya semua dia suka. Saya tanya, okey topik yang paling awak ingat apa? Dia kata paling dia suka adalah teori K. Paling dia suka adalah topik teori K. Teori K ni lah yang saya tengah cakap dengan anda ni. Ni teori K. So bila topik ni masuk, dia suka, dia kata sebab benda tu macam menampakkan bahawa dia boleh dapat A. Dia nampak jalan untuk nampak A. Okey, saya pun kata, okey Fatah, apa kata you ambil kertas, kita buat sekali lagi. Saya tunjukkan lagi sekali jadual dan you kena janji lepas ni you kena terus praktis balik ni. Dia kata, okey Cik Carol. Okey, Fatah ni salah satu kegilaan dia main game lah. Okey, dia suka main game. Okey, saya nak ringkaskan cerita, result keluar bulan 3, sebab lepas saya jumpa dia sekali tu je, saya dah tak contact dah Fatah ni sebab saya sibuk dengan ceramah tempat lain. Bulan 3 dia call saya, dia kata Cik Carol, saya nak jumpa Cik Carol sebab hari ni result SPM keluar. Hari result SPM keluar. Saya kata okey, saya dekat dalam hutan ni tengah ada program. So awak datanglah. So dia datang ke sekolah saya, dia datang ke program saya, dia bawa result SPM dia. Siapa boleh agak berapa A? Berapa A yang Fatah ni dapat? Daripada tak ada A langsung bulan 5 tu, bulan 6 tu. 4 bulan ataupun 5 bulan lagi nak SPM. Straight A, semua A. Logik ke dengan hanya teori K ni dapat straight A? Okey, Fatah ni ambil 9 subjek Logik, okey, logik. Memang logik pun. Okey. Memang hebatlah kalau kita dengar cerita straight A kan. Memang rasa macam Cik Carol, saya pun nak belajar lah kalau macam tu. Kita terpengaruh lah kan. Cuma saya boleh katakan taklah teruk sangat result dia. Fatah ni dapat 7 A. Ya, Fatah ni dapat 7 A. Okey. Dan saya difahamkan dia dah pun melanjutkan pelajaran ke Jordan. Dia dah sambung belajar ke Jordan. COVID ni saya tak tahulah dia dah balik ke apa, tak tahu. So, nak bagi tahu kat anda yang mana Fatah ni tadi, dia adalah satu orang yang dah hampir give up, dah tak ada dan rasa macam SPM ni apa-apa pun lah result keluar dia terima je lah. Tapi saya cakap dengan dia banyak kali, saya kata Fatah you still ada peluang. Satu je you kena buat, you kena bagi peluang kat diri you untuk ni. Dapat 7A pun dah happy kan, betul tak? Ni siapa yang conteng tadi ni minta padam? Bernafsu betul tu. Saya dapat UPNM pun dah bersyukur. Okay, insyaAllah. Kan? So, you janganlah stop untuk orang kata apa, untuk memberi peluang pada diri you. Saya harap lepas ni jangan ada yang sentuh skrin lah sebab tak ada sebab pun dia nak sentuh skrin. Okay? Sebab kalau tersentuh skrin tu dia tergaris itu dan sebagainya kan. Kecuali yang betul-betul sengaja lah. Betul-betul sengaja dia nak mengganggu kita ni, kita tak boleh buat apa lah. Semoga Allah berikan hidayah pada dia. Okay. So apa yang saya minta sekarang ni ialah tolong bagi peluang kat diri anda dan tolong rebut seberapa banyak peluang masa yang ada ni. Manfaatkan. Okay. Macam mana cara nak gunakan teori K ni? Okay. You tengok macam yang saya kuning ni. Yang saya kuningkan ni seolah-olah inilah result Fatah ketika itu. Saya kata Fatah, bila subjek awak tu berada dalam keadaan C, yang awak tahulah paling tinggi awak dapat C. Awak perlu berhadapan dengan soalan dia adalah sebanyak 35 soalan dalam tempoh 4 kali seminggu.
Awak buatlah macam mana pun jadual awak, tapi 35 soalan setiap kali awak jumpa dengan soalan. Jangan kurang. Contoh dia kata dia ambil hari Isnin untuk dia buat soalan subjek fizik. Berapa soalan Cik Carol saya kena cari? 35 soalan. Kalau saya ulang-ulang soalan yang lebih kurang sama, 3 paper, 4 paper tu saya ulang-ulang, tak ada masalah. Sebab you ulang-ulang tu sebenarnya lebih baik. You berhadapan benda tu berulang-ulang, itu lebih baik. Sebab you akan kuasai teknik tersebut. Okay. So macam mana kalau saya berhadapan dengan soalan susah? Please. Untuk C dan ke bawah, C, D, E dan G, jangan ada istilah you nak fokus soalan susah. You buat soalan, boleh assess. You buat soalan yang you rasa paling senang pun tak apa. Banyak kali saya buat pun tak apa. Boleh, sebab you nak kena datangkan dulu minat you kepada subjek tu. Faham tak? You kena buat apa saja yang you rasa yang tak memberi apa-apa tekanan pada you. Tapi you follow the jadual. Jadual saya bagi ni. Boleh screenshot. Follow. Maknanya inilah yang saya suruh Fatah tu follow exactly. Saya tak tahu macam mana sebab Fatah tu telah membuktikan kepada saya dan kita semua, cerita ni telah sampai kepada saya. Dia jumpa saya hari result keluar. Saya terkejut. Saya tengok sendiri result dia. Okay? Sempat. Ada yang tanya kepada saya, sempat ke cikgu? Ya. Once you kata tak sempat itulah sebenarnya you tak nak bagi peluang kat diri you. You dah start takut nak bagi peluang. You start takut untuk rasa kecewa, untuk rasa tak berjaya. That is better than you tak buat apa-apa langsung. Contoh kawan awak yang menulis tadi, dia kata admit dia gagal. So dia kena buat hari-hari. Yes. Bila you punya subjek tu gagal, dia umpama orang sakit tenat tau. Orang sakit tenat, you just imagine. Dia jumpa doktor ke doktor jumpa dia? Doktor jumpa dia tau, bukan dia jumpa doktor. Orang sakit tenat, dia dah tak boleh bangun. Doktor simpan dekat hospital dalam ICU. Doktor hari-hari jumpa dia. Maksudnya apa? Maksudnya sampai ke peringkat hari-hari kena menghadap dan tengok sampailah dia sihat. Compare dan orang sihat. Mana ada doktor nak jumpa dia, dia nak jumpa doktor? Tak perlu. Sebab itu bila you punya subjek dah sihat, dah dapat A, saya hanya galakkan you buat 30 soalan setiap kali you buat dengan 2 kali saja seminggu. Makin sikit. Dan 30 soalan ni soalan apa Cik Carol? Ini soalan-soalan yang susah. Bukan soalan-soalan yang senang lagi dah. Sebab soalan-soalan senang, you dah kuasai masa UB, masa UC dulu. Ataupun you dah memang kuasai dah subjek soalan-soalan senang ni. You fokus soalan-soalan susah. Sebab itu saya ramai jumpa pelajar, dia diskriminasikan subjek. Subjek yang dia dah bagus, itulah yang paling banyak dia buat latihan. Subjek yang dia lemah, dia tak langsung tak nak buat latihan. Di situ kesilapan dia. Dan saya cakap dengan Fatah, benda sama. Saya tahu Fatah, awak takkan buat subjek yang awak rasa susah. Awak takkan buat latihan langsung. Dia kata betul Cik Carol. Sebab saya dah give up dengan subjek. So dia dah buat, dia dapat 7A tu 2B. Dia tak ada C. Ini menunjukkan Fatah mungkin agak terlewat sikit lah jumpa saya. Kalau dia dapat buat lebih awal, Alhamdulillah. Tapi walaupun you dah dapat tahu dia tinggal sebulan lebih, tadi ada pelajar tanya macam mana, boleh ke lagi, tetap better than you tak buat apa-apa. Dan satu lagi tadi ada yang tanyakan kita, macam mana kalau saya nak buat karangan? Okay, karangan ni ialah sesuatu yang awak rasa kena menulis sekali panjang. You tengok satu tajuk, you kena menulis, betul? At least you menulis, kalau you tahu subjek yang sangat lemah dalam bab penulisan, you kena buat hari-hari. Kalau G, kalau you dah A, at least 2 kali seminggu untuk tajuk-tajuk yang susah. You buka kertas-kertas soalan yang past year punya, beli dekat kedai-kedai buku, last year punya soalan, then you tengok soalan. Okey, contoh macam sejarah ada yang tanya. Sejarah ada subjek, ada objektif tak? Ada objektif kan? Sekarang zaman you all, ada kan? Then daripada situ you boleh divide. Katalah sekarang ni subjek yang you susah tu 40 soalan subjektif, 20 soalan subjektif, 20 soalan lagi adalah objektif. Ataupun fully 40 objektif. Boleh. Asalkan berapa Cik Carol? 40. Waktu kalau you G. Asalkan dia complete at least 35. Kalau you C. So kalau dia melibatkan soalan fokus, kebat, apa dan sebagainya, you try saja jawab. You try saja jumpa dengan soalan. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab saya nak dekatkan anda dengan soalan. Betul dan salah, that is nombor 2. Okay? Dia nombor 2 dan nombor 3. Faham?
Apa subjek pun awak tulis lah. Eco ke, pedek ke, sains ke, maths ke. Jawapan dia follow the jadual yang saya bagi. Kecuali tadi penulisan saya dah bagi penerangan. Yang lain semua dia ada bilangan soalan, you follow saja. Sebab once you follow, you akan mula nampak you punya peningkatan satu persatu dan minat you kepada subjek makin bertambah. Saya nak bagi tahu pada awak, saya pernah dapat matematik, tak payah cerita matematik je. Saya pernah dapat matematik saya 2/100 tahun SPM. Tahun saya kata 5 tahun tu saya punya ujian bulanan saya pernah dapat 2/100. So macam mana saya punya result trial boleh keluar 96/100. So inilah sebahagian daripada saya punya teknik. Jangan give up. You cakap give up ulang-ulang, dia jadi you punya doa lah, you punya azam. Okay. Ya, betul. Macam yang awak tolong kirakan ni, 35 kali 4, betul. Dan berapa kali you jumpa soalan? Berapa kali you jumpa soalan sama? Betul tak? You akan jumpa soalan tu berulang kali. Okay? You akan jumpa soalan tu berulang kali. Macam jalan raya lah. Kalau you lalu jalan raya tu hari-hari, confirm you akan, you tutup, you dalam keadaan you tengah main telefon pun, you boleh jalan tu sampai juga ke destinasi. Dengan mudah you boleh kuasai. Sekali buat 35 soalan. Mana you kalikan dengan 4. You kalikan dengan 4 kali. Okay, sekali buat 35 soalan. Sebab saya nampak macam ni je. Pelajar ni, bila mana dia dah mula rasa susah ni subjek tu, dia tak nak tengok langsung soalan. Setuju tak? Siapa setuju tulis 2. Bila dia dah rasa susah, dia akan tak nak tengok lagi dah soalan tu. Dia rasa fobia tengok soalan. Nampak? So you jawab ni bermaksud, kajian saya selama ini benar. Pemerhatian saya selama ini, inilah yang pelajar alami. Malah saya pun pernah alami masa saya belajar. Saya tahu benda ni kita boleh atasi dengan mana kita ubah mindsetting. See? Okay, you takut tengok soalan. You tak nak buat. You takut gagal. You takut kalau soalan yang you jawab tu salah. Itu semua adalah kawalan you. Tak ada siapa boleh kawal benda tu melainkan diri awak sendiri. Sebab tu you buat satu soalan, katalah you buat 35 soalan. 35 awak jawab tu semuanya salah. Itu juga adalah proses menjadi hebat. Itu juga proses menjadi hebat. Walaupun saya dah buat selama seminggu Cik Carol, ya. Saya tahu benda tu susah, penat dan membosankan. Tapi apabila anda buat secara kerap, okey. Contohnya macam inilah, you ambil satu bakul yang dah berlumut, dah berhabuk. Bakul tau, maknanya ada lubang-lubang, ada jaring-jaring, ada lubang-lubang. You cedok air dalam perigi. Ini kata seorang tok guru, dia pernah bagi pada analogi ni pada anak murid dia. Anak murid dia kata, apa gila tok guru aku ni. Suruh aku ambil air dekat dalam telaga yang bekas yang aku nak ambil tu gunakan bakul berjaring lah bakulnya tu. Sebenarnya tok guru dia bukan nak air. Tok guru dia kata, kau buat tu sebenarnya bukan untuk aku. Tapi kau buat tu adalah untuk membersihkan bakul. Aku tak suruh kau cuci bakul tu. Tapi kalau dah hari-hari kau ambil air yang jernih, lama-lama bakul yang berlumut tu tadi pun akan bersih. Faham tak? Bakul yang berlumut tu tadi dah hari-hari kena air. Walaupun kita tak sentat lumut tu, tapi lama-lama pun akan bersih. Macam itulah minda kita. Minda kita yang kata susah. Bila buat tu hari-hari, tanpa kita fikir tu soal kita gagal ke lulus. Kita buat dan buat. Lama-lama kita akan tengok soalan tu je, kita dah tahu dah jalan kerja dia macam ni. Jalan kerja dia. Kita akan terus perbaiki. So akhirnya apa berlaku? Akhirnya kita akan rasa kita tanpa kita sedar, kita dah kuasai subjek. Itulah macam mana saya dapat result. Saya 96% tu saya rasa macam kenapa dah tak jumpa soalan susah dah dalam maths. Padahal soalan ni pada awalnya dulu semuanya susah bagi saya. Tapi sekarang saya cari soalan susah dah tak jumpa. Sebab semuanya dah jadi senang. Terpulang pada anda nak buat calculation macam mana. Tapi the rest time yang you ada untuk berhadapan dengan SPM ni, the rest masa yang you ada untuk SPM ni, supposed to be kepada anda punya peperiksaan. Bukan lagi kepada you punya lepak-lepak, bukan lagi kepada you punya enjoy, tengok movie-movie yang you rasa boleh release tension and everything. Please all out, okay? The rest time yang you ada ni sekarang, okay? Good. Okay, kita nak masuk kepada bab yang lain pula.
Baru bab ilmu ni. Belum pergi bab lain ni, bab masa dan sebagainya. Berapa dah jam? 10 suku dah. Kita pukul 11 tamat kan. Okey. So bab masa. Ini teori yang digunakan oleh seorang ilmuwan hebat. Ilmuwan ini namanya Imam Al-Ghazali. To those non-Muslim yang tak kenal Imam Al-Ghazali, beliau ni adalah seorang yang boleh menghafal kitab pada usia 7 tahun. Okey. Kitab-kitab yang dia hafal bukan boleh baca. Umur 7 tahun bukan boleh baca. Dia boleh baca daripada umur dia 4 tahun dah. Dia boleh hafal. Dia boleh hafal kitab-kitab. Tahu tak setebal mana? Tebal dia adalah awak buat satu jengkal ni. Kitab-kitab yang dihafal satu jengkal awak tu. Okey. Awak bahagi dua. Itulah tebalnya kitab yang dihafal masa usia 7 hingga 10 tahun. Hebat tak hebat? Orang dia, okey, adalah seorang yang sangat concern tentang pembahagian masa. Sangat concern. Okey. So, salah satunya yang saya boleh ambil teori dia dekat sini adalah dia telah membahagikan masa ni kepada 3 bahagian. Okey. Boleh screenshot, tak ada masalah Yang pertama, 8 jam adalah untuk ilmu. 8 jam adalah untuk riadah, 8 jam adalah untuk rehat. Adakah belajar tu 8 jam direct? Tak. Dia bukan direct. Contohnya you belajar 4 jam pada waktu ini, 4 jam you sambung malam. Siang you belajar 4 jam, malam you belajar 4 jam. Boleh. Contoh siang you belajar 6 jam, malam you belajar 2 jam. Macam kita ada kelas prep dan sebagainya. Ya, betul. Benda tu dikaji oleh pada zaman hari ni tau. Sedangkan zaman dahulu, orang dah buat dulu tapi tak ada dalam bentuk proper punya kajian lah. Tapi hari ni bila pakar-pakar psikologi mengkaji, rupa-rupanya masa kita ni, dia ada dua teori. Satu teori lagi, teori yang melalaikan, dia bahagi kepada 4. Ini memang saja. Dia bagi kepada 4. Sebab 4 tu dia bagi 6 jam, 6 jam, 6 jam. 6 jam, 6 jam. Ada 6 jam lah lagi, maknanya 4 bahagian. 6 jam lagi tu dia tambah tahu apa tak? Hiburan. Memang ada satu kelompok manusia ni, dia fokus kepada teori tu. Okey, bila sebut belajar ni bebas. Apa saja yang melibatkan subjek you mahir, tak jadi masalah. Okey? Apa saja yang you belajar, subjek mahir atau tak mahir tu adalah bebas. Okey? So, input learning or output learning asalkan dia dalam kategori you menambah pengetahuan. Okay, you ikut kelas ke, you pergi tuition ke, itu semua dalam kategori belajar. Okay, sekarang saya nak bantu anda untuk pecahkan macam mana anda boleh nampak 8 jam. Okay, saya bagi contoh yang pertama You bangun daripada pagi, okay, kalau you betul-betul bagus, you betul-betul nak rasakan nikmat belajar yang betul-betul senang sangat, you boleh mula seawal 4 pagi. Saya tahu tak ramai orang boleh buat. Tapi you tahu tak, bila ditanya kepada pelajar-pelajar yang dapat 20A, 21A, 19A, 17A, mereka adalah orang yang bangun 4 pagi dan study. Yang kat Kedah seorang, yang kat Kelantan seorang, kat Terengganu seorang. Kelas online juga masih dikategorikan belajar. Sebab tu, bila sebut je belajar ni, you dapat masukkan dalam you punya jadual ataupun you katalah tiba-tiba you ada join satu program ni, program berbayar ke, okay, dia dah bagi jadual sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, masa sekian-sekian, you adjust sehingga hari tersebut you ada 8 jam rehat, 8 jam belajar dan 8 jam untuk riadah. Ramai pelajar dia stuck dekat bab riadah ni, dia tak faham riadah ni macam nak apply. Okay, so saya kongsikan Untuk belajar ni saya rasa you dah mula nampak. Kalau you study siang 6 jam, malam you cover 2 jam. Kalau you bangun pukul 4 pagi, then you start study 4 pagi. 4 pagi sampai 10 pagi ni waktu yang paling bagus untuk input learning. Atau di kata lain membaca atau buat nota. 2 tu je. Membaca atau buat nota. 2 tu je. Jangan buat latihan pada pukul 4 pagi hingga pukul 10 pagi. Dia tak berapa orang kata apa, baiklah. Sebab latihan dia lebih baik buat waktu gamma. Gamma ni gelombang otak. Buat waktu gamma. You nak buat waktu, sebab waktu yang saya sebut tadi tu waktu beta. Waktu beta ni fokus dia sangat bagus. So you ambil untuk input learning. Okay, ambil maklumat untuk simpan dalam minda. 4 pagi, 10 pagi.
Okey, Cik Carol, macam mana kita orang sekolah pula pukul 7.30 pagi sampai pukul 1 petang? Okey, that's dikira sebagai 6 jam. Okey, you start kelas lah 7.40 kan, 7.40, 8.40, 8.40, 9.40, 10.40, rehat tolak apa semua, 11.40, 12.40, 1.40. Itu dah 6 jam siang. Ada yang sambung sampai pukul 3 petang. Itu saya tak sure sebenarnya. Sebab kalau you nak show sampai saya dah banyak pergi sekolah saya cadangkan. Waktu yang lepas pukul 1 sampai nak pukul 2.30 petang tu cikgu-cikgu tolonglah buat latihan. Jangan bagi subjek-subjek yang budak kena menghafal. Subjek-subjek yang budak kena dengar, budak kena fokus. Memang dia kena fokus. But that is gelombang gamma. Kalau gelombang otak itu gelombang gamma. Dia tak berapa sesuai untuk buat input learning. Dia kena buat output learning. Okay? Okay. So sekarang ni, soalan negatif tu saya tak jawab lah. So, apa yang saya boleh katakan sekarang ni ialah adik-adik kena susunkan masa belajar ni kepada prime time. Ramai orang tak tahu pun prime time ni apa benda. Okay, saya nak bagi tahu masa. Sama dah dapat buat belajar waktu ni, you are the best. You are the best. Prime time adalah 4 pagi, 10 pagi. Prime time adalah 8 malam, 11 malam. That is prime time. Waktu yang paling bagus untuk buat input learning. Paling bagus membaca. Inilah waktu-waktu dia. Okay? So up to you. You nak susun macam mana? Sebab you dah tidur pukul berapa? Okay. Tidur ni yang paling bagus adalah 10.30 malam atau 11 paling lewat. Saya tahu ramai orang tak boleh buat. Bukan tak boleh buat. You tak nak buat. You all tak nak buat. You tak nak bagi peluang pada SPM you untuk berubah sikap. Kalau you buat, you sendiri dapat. You tidur pukul 11, then you bangun pukul 4, you mula dengan tahajud dulu, tak ada masalah bagi belajar Islam. Okey, boleh. Saya boleh bagi cadangan jadual belajar. You sanggup 4 pagi sampai 10 pagi. 4 pagi you bangun setengah jam, you buat tahajud, you buat solat itu ini dan sebagainya, doa sikit. Sambung 4.30 pagi sampai 10 pagi dah. Subuh you berhenti sekejap, you solat, dan jangan stop sampai 10 pagi, dan you buat baca buku ataupun buat nota. Dua benda tu input learning. Dua benda ni input learning. Buat nota bukan output learning. You ambil je kata-kata saya, you tak payah fikir, you tak payah kaji dah. Saya dah kaji jauh dah benda ni. Jauh dah sebab saya dah buat training 20 tahun. Okey? Kalaulah dalam pukul 10 pagi tu you rasa okey, saya kena sarapan. Sarapan ni satu part lagi Bila you ambil pagi, you kena ambil sarapan yang berat, okey, dan you kena rest around 30 minutes. You makan dulu. You habis belajar, jangan you rest dulu. You belajar, habis you tutup je buku, terus sarapan. Faham You makan, lepas makan tu, you rest dalam setengah jam. Dan tolong ambil sarapan benda-benda yang tak menyusahkan untuk proses penghadaman. Sebab proses penghadaman memang mengganggu minda. Proses penghadaman memang mengganggu minda. Sebab itu makan benda-benda susah dihadam, makan makanan yang terlalu pejal, okey, makan makanan yang terlalu pejal akan menyebabkan you punya otak mengantuk. Okey. So you nak sambung belajar. Memang perlahan ke cikgu? Alamak. Saya dah masuk kawasan yang lain tak okey ke apa ni? Tapi lain saya okey. Okey, 8 malam sampai pukul 10 malam atau 11 malam. 10 ke 11 tu sebenarnya you dah boleh slow down dengan buat latihan sikit-sikit. 10, 11 malam tu you dah boleh slow down dah. Sebab jangan terlalu heavy. Sebab kalau you terlampau banyak sangat stres sebelum tidur, dia merosakkan otak. Orang kalau nak tidur ni dia kena membayangkan yang happy-happy. Okey, dia tak boleh ada tekanan sewaktu nak tidur. Tu banyak. Okay, tidur pula macam mana? Tidur adalah dalam pukul 11 saya cakapkan. 11 hingga pukul 4 pagi. Berapa jam you tidur? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam. That is normal untuk orang 17 tahun. 5 jam for the the straight time. 5 jam atau 6 jam. You tidur pukul 10 boleh sampai pukul 5 pun boleh. Maksudnya dalam 6 jam. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Don't worry. Okay. Mana you nak cover lagi 2 jam? 2 jam tu bukan tidur Barangkali you nak berehat pun boleh.
Contohnya you hanya relax dalam pukul 12 ke pukul 1. Okay, waktu tu you relax, you tak buat apa-apa, you tak fikir apa-apa. Sebab waktu tu adalah gelombang gamma, tak sesuai untuk you stress. Tak sesuai untuk you buat baca buku. You hanya relax saja waktu tu. Okay? 11 ke 3 pagi okey ke? Okey. 11 ke 3 pagi okey. Sekejap saya punya share screen dah terkeluar dah. Okey. 11 ke 3 pagi ni okey. Sekejap Yang tadi share screen dah. Masuk balik. Okey. So itu adalah untuk waktu you tidur dan waktu rehat. Waktu rehat tu kata lain adalah you tak buat apa-apa. Okey, you tak perlu streskan fikirkan benda bukan pasal belajar dan sebagainya. Okey. Kemudian okey, saya nak nampak boleh share screen tadi. Okey. Kemudian riadah. Riadah you tulis betul-betul. Riadah ni terbahagi kepada 3. Riadah terbahagi kepada 3. Okey. Yang pertama adalah riadah minda. Riadah minda. Yang kedua ialah riadah fizikal. Yang ketiga adalah riadah rohani. Okey, clear dapat tiga-tiga tu? Okey, apa dia kategori riadah minda? Tengok TV, tengok Facebook, Instagram, update status, baca status orang, tengok wayang, karaoke. Boleh buat, tak ada masalah. Cuma jangan keterlaluan. Ikut masa awak, ikut jadual awak yang awak dah bagi tahu tadi. Bila masa-masa sesuai? Waktu petang-petang. Okey? Waktu-waktu yang awak rasa bukan waktu-waktu yang sesuai untuk belajar. Waktu belajar saya dah bagi tahu tadi, waktu tidur saya dah bagi tahu tadi. Jadi waktu yang selain itu riadah lah. Okey. So riadah fizikal apa dia? Apa saja yang melibatkan pergerakan. Berjalan kaki, berjoging, main basikal, gaduh dengan kawan. Itu semua adalah riadah fizikal. Keluarkan peluh. Saja-saja benarkan diri dikejar oleh anjing. Riadah fizikal lah tu. So maksudnya yang mengeluarkan peluh, melibatkan pergerakan, tu riadah fizikal. Main gusti dengan adik ke pulang itu. Okey. Riadah rohani adalah seperti ada buat baca Quran, berzikir, solat, tahajud. Kalau bukan Islam, dia buat aktiviti-aktiviti ritual. Masa riadah boleh makan ke tak? Boleh. Makan juga sebahagian daripada riadah. Makanlah apa kau nak makan pun, yang penting berhasiat. Sebab dia adalah sebahagian daripada riadah. Kalau dengan makan tu boleh terapi you punya stres, makan. Dia yang tak bagus ni makan kawan. Itu je yang tak bagus. Okay. So kita pergi pada topik yang ketiga, potensi diri. Okay. Mulut gerak kira riadah fizikal Mulut gerak kira riadah mental sebenarnya. Sebab dia banyak. Mulut gerak tu macam mana? Anda bercakap ke? Kalau bercakap riadah mental sebab dia melibatkan berfikir. Mana borak dengan kawan-kawan tu masih riadah mental. Riadah fizikal ni melibatkan pergerakan ataupun mengeluarkan peluh. Kalau bercakap sampai keluar peluh, itu fizikal lah tu. Nak cakap macam mana dah sampai keluar peluh kan? Cakap apa lah sampai keluar peluh. Okey, so kita pergi potensi diri. Ni tolong bagi fokus. Zikir riadah rohani Macam mana soalan awak tadi? Betul ke riadah mana? Kalau time rehat tu kita kena peruntukkan masa beberapa minit untuk nak sambung belajar balik. Tengok subjek. Ramai orang dia ingat rehat tu perlu setengah jam, 1 jam. Tengok subjek satu, sebab subjek kena bersilih ganti. Ada subjek yang melibatkan otak kanan, ada subjek melibatkan otak kiri. Okay. Subjek yang melibatkan otak kanan apa? Yang menghafal. Otak kiri. Menghafal. Contohnya sejarah, sains, ekonomi. Okay. Mengira. Itu semua adalah melibatkan otak kiri. Subjek yang melibatkan otak kanan apa dia? Subjek yang melibatkan anda kena grade. Anda kena orang kata apa, berfikir secara sendiri. Kebat, tak ada jawapan dalam buku. Okay, kalau melibatkan kebat, bagus. Itu adalah melibatkan otak kanan. Awak kena kreatif kat situ. So, bila subjek contohlah awak buat matematik. Awak rest matematik tu awak rest 15 minit dan awak nak sambung subjek seterusnya adalah untuk subjek bahasa Melayu. Okey. Tak ada masalah sebab matematik tadi awak dah mengira. Mengira tu dah banyak menggunakan otak sebelah kanan. Okey. Fakta mengira otak sebelah kiri.
fakta formulir otak sebelah kiri. Tapi nak mengira tu, nak menulis tu dah banyak guna otak kanan. Kreatif. So, bila you banyak menggunakan subjek yang melibatkan kena berfikir, otak kanan, akaun otak kiri. Akaun adalah banyak menggunakan otak kiri. Okay. So, daripada situ, sebab akaun dia melibatkan placing and figure. Okay, saya ambil akaun dulu. So, dia melibatkan placing and figure. So, bila you nak placing that effect, you kena follow the format. Okay. So, bila awak tanya subjek ni, awak kena tafsir sendiri. Subjek-subjek yang awak ambil ni, kadang-kadang saya bukan tahu sangat pun awak belajar apa. Saya tak ambil semua. Kan? Tapi awak tafsir sendiri, dia banyak melibatkan kreativiti aku ataupun banyak melibatkan menghafal. Kalau banyak melibatkan hafal, awak kena selangkan dengan yang banyak melibatkan kreativiti berfikir. Menghafal dan berfikir ni lain. Berfikir adalah you create idea. Soalan kebat adalah create idea. You kena cari jawapan based on your punya pengetahuan, bukan daripada memori. Okay? Daripada apa yang anda boleh tafsirkan soalan tersebut dan jawab berdasarkan pandangan anda. Okay. So, bila you nak rest every subject tu adalah around 15 minit to 30 minutes. Then kalau you nak ambil masa yang lebih panjang because of makan, is okay. So, you baru lepas makan, then you nak ambil masa setengah jam untuk rest. Betul. Kalau you ambil masa 15 minit, tak cukup. Sebab dia melibatkan proses penghadaman yang melibatkan oksigen yang kerap digunakan di bahagian perut kita untuk proses digest. So, otak kita akan kurang oksigen, kita rasa mengantuk dan kita study. Habislah. Kan? So, sebab itu orang lepas buka puasa kan, dia selalu ngantuk kan. Lepas buka puasa sebab macam mana, dia makan masa buka puasa tu macam orang kebuluran. Macam orang macam pelarian dia makan kan. Macam lah tak pernah makan semua tu. Selalu bersama belajar dalam proses penghadaman, you ambil makanan separa cecair paling bagus. Banyak beza otak kanan, otak kiri ni. Saya tak boleh kupas malam ni lah. Okay? Banyak beza. You boleh belajar next time, insyaAllah dengan saya. Okay. So, potensi diri ni, kemampuan atau kelayakan diri untuk capai sesuatu pada tahap terbaik. Dia libatkan aspek kemampuan. Sebab tu kalau you rasa you ada potensial untuk dapat A, dia libatkan kemampuan awak. Kemampuan dia mungkin hanya melibatkan anda perlu belajar. Kemampuan anda melibatkan anda kena spend masa untuk anda buat latihan. Anda mampu tapi anda tak nak pergi pada potensi. Faham tak? Anda mampu, anda tahu anda boleh buat. Setakat soalan ini sebenarnya kalau aku belajar betul-betul aku boleh dapat. Kalau setakat suruh hafal benda ni kalau aku nak aku boleh buat. Anda mampu tapi anda dah tak nak. Once anda dah tak nak, apa jadi? Anda tak buat. Anda tak pergi pada potensi anda. Itulah maksud dia. Okay? So baik. Kalau kita tengok dari segi kajian yang dibuat, nampak tak kat slide saya share ni? Dia tak naik okay. Yes. Subconscious mind tu. Conscious mind dengan subconscious mind. Okay, anda nampak kan? Ini juga digunakan oleh pakar. Okay, apa yang pakar buat mereka bagi tahu kepada masyarakat. Mereka yang kita ni orang awam ni maksudnya awak yang tak terlibat dalam bidang ni lah, yang tak mengkaji dalam bidang psikologi ni, contoh tak terlibat pun dalam percakapan. Maknanya tak ada pun nak convince orang tentang kejayaan dan sebagainya. Bukan kerja awak lah, itu kerja saya kan. So kami ni bersetuju atas kajian yang dibuat oleh seorang saintis pakar psikologi ni. Dia kata 90% sebenarnya apa yang kita buat adalah berpunca daripada apa yang kita bayang. Faham tak? Apa yang kita impi, apa yang kita nakkan dalam kita punya angan-angan. Sebab tu mana-mana orang dia tak meletakkan apa-apa angan-angan result yang dia nak, dia tidak akan ada tindakan yang menjurus kepada dunia nyata. Dunia nyata ni maksudnya buat latihan, dengar cikgu cakap, masuk kelas, dia tak akan pergi ke arah tu. Sebab subconscious mind dia tak bagi apa-apa isyarat. Law of attraction ni maksudnya ialah sebahagiannya akan terlibat dengan law of attraction. Sebab attraction kita ni dia dipandukan, attraction kita ni adalah berdasarkan daripada kita punya intention. Macam saya cakap awal tadi, once you kata you berminat kepada nak pakai iPhone tertentu, you akan mula nampak ramai orang pakai. Padahal sebelum tu ramai juga orang pakai tapi you tak concern. So once you tak concern, you tak ada apa-apa target pun, so you takkan nampak. Buat dua kerja dalam satu masa sebenarnya bukan jejaskan otak, lagi hebatkan otak. Kalau you nak tahu.
Siapa boleh buat 2 kerja dalam satu masa, dia lagi hebatkan otak tu sebenarnya. Sebab tu saya selalu ajar pada pelajar, mesti fungsikan dua-dua otak kita, kiri dan kanan. Jangan semata-mata you minat subjek menghafal saja. Okay. Sebenarnya sangat bagus apa yang boleh aktifkan kedua-dua otak ni. Okay. Sebab tu pelajar cemerlang, dia jadi pengawas pun boleh, pelajaran dalam kelas pun bagus. Nampak tak? Pelajar cemerlang, dia jadi pengawas pun hebat, dia jadi ahli sukan pun dia hebat, tapi dalam kelas pun dia bagus. Tengok Nur Amalina, Syed Bakri. Pemain badminton peringkat negeri tu, kan? Selalu juara tu main badminton. Tapi merupakan pelajar terbaik SPM 2007. So, apa maksud dia? Pelajar yang menggunakan kedua-dua otak, dia akan lagi sihatkan otak sebenarnya. Yang gunakan satu otak tu yang malang sebenarnya. Okay. So, subconscious mind ni dia ajar kita adalah untuk meletakkan impian, meletakkan matlamat sebelum dunia nyata tu sampai. Okey, contohnya saya dah dapat 7A, saya dah dapat 8A. Dia dah meletakkan diri dia belajar seperti budak 8A, budak 9A. Baru dia punya dunia nyata yang sikit 10% dia nak buat benda dia senang. Faham tak? Sebab tu ada orang dia berada Right. Sabar sikit. Sekejap. Cikgu tu tengah apa tu? Nama dia? Tak lain lah. Biasalah dalam kereta. Awak kalau buka dalam kereta pun broadband selalu tak ada line kan. Sekejap dia terkeluar. So, siapa yang dah dapat banyak ilmu pada malam ni? Type yes kat chat. Oh. Alright. Kita bersiaran dua tempat satu dekat YouTube, satu kat sini. So sebab tu awak nampak live on streaming yang tu sekejap. Dia tak cakap dalam ni. Yang sediakan makanan tadi, waktu ni lah awak makan. Awak boleh makan, awak boleh minum. Waktu ni. Tahu segala gangguan yang macam ni kita tak dapat sangka. Sebenarnya saya tak tahu pun Cik Khairul nak pergi Penang. Tiba-tiba magic aja. Kejap kat sana, kejap kat sini. So, kita ada link YouTube yang kita sebenarnya YouTube tu untuk cuba-cuba je sebenarnya. Ya, siapa yang ada kat YouTube sekarang, type yes dekat chat. Sebab saya pun boleh nampak dekat YouTube. So, saya buka dua-dua kat sebelah saya ni. Sebelah YouTube, sebelah Zoom. Alright. Siapa yang dekat Zoom? Siapa yang dekat Zoom? Type hooray dekat chat. Sebab apa? Sebab awak dah banyak benda awak belajar. Cuma satu ke, kalau awak tak buat benda yang di-sharekan tadi, awak tak ikut, nasihat awak lah. Sebab ini benda ni dah free dah bagi kat awak. Tak ada tempat lain lagi lah nak bagi cuma kat awak. Siapa yang rasa benda yang tadi tu dia tak pernah jumpa kat mana. Kalau yang pernah join yang sebelum ni dia pernah join, dia tahulah benda yang di-share pada malam ni. Dan kalau yang tak pernah join tu, so benda ni kat tempat lain susah nak bagi percuma. Bukan tak ada, susah. Cubalah cari, kalau jumpa bagi tahu saya pun nak pergi belajar juga. Oh, right, ramai-ramai. Ada ulangan tak? Ulangan
Nanti kita tanya Cik Errol. Saya pun tak pasti sebenarnya orang ni. Sebab ni private property. So tengoklah macam mana. InsyaAllah. Kalau ada join lagi lepas ni, awak join je. Kita ada banyak lagi program free lepas ni, insyaAllah. Jangan lupa Ahad ni, saya rasa semua ambil Math. Ahad ni kita ada program untuk Maths. Free Ahad ni, 9 sampai 11. Untuk Maths, free. Awak join. Topik apa? Topik nanti kita tengok. Saya tak boleh bagi topik sekarang, nanti saya tanya balik. Sebab dekat poster tu pun dah ada dah sebenarnya. Nanti kita check balik, okey? Alright. Sejarah ada tak? Sejarah belum lagi lah. Kita tengah cari cikgu lagi. Banyak cikgu tengah cari lagi. Lagipun saya tengah menunggu Cik Errol juga. Jauhnya Cik Errol punya ni. Tak ada lain. Tak mahu semua. So, sebab saya nampak ramai yang buka kamera, jadi boleh tak awak share apa benda yang awak makan? Kalau ada yang makanan, ada yang bawa makanan. Share sikit. Saya ada something saya nak share juga. Benda special saya nak share kat awak semua. Kalau awak boleh tunjuk makanan apa yang awak boleh tunjuk, awak tunjuk. Sebab saya ada benda something nak share. Tunjuk. Saya hilang dah. Ramai dah hilang. Saya ada Maggi. Tapi belum masak. Nanti saya masak. Lagi saya masak Maggi. Alright. Kita sebenarnya tengah tunggu Cik Errol. Jadi kita buy time kat sini kejap. Jadi saya nak play lagu sikit lah kalau boleh. Saya nak play lagu sikit. Kalau boleh. Sekejap. Macam ni nak share screen. Padahal dah tahu lah. Alright, dengar. Kalau dengar lagu tak bias kat chat. At least kita boleh borak sambil dengar lagu. Alright, Cik Errol pun dah masuk. Alright, fokus. Alright. Okay guys, sorry. Best. Pergi tandas. Saya terkeluar lah tadi. Okay, bagi share screen untuk phone satu lagi. Sekejap Okay. Power lah Cik Hakim ni. Dia backup masa saya tengah dalam kepayahan. Alright. Okay, soalan sekejap lagi. Okay. Masuk tadi bab tadi. Okay, kat sini tadi Okay, so jangan takut adik-adik, jangan takut untuk letakkan impian. Jangan takut untuk letakkan straight A. Jangan kata tak ada masa. Saya kalau nak kupas bab ni dalam bab kerohanian lagi dahsyat. Lagi banyak sangat info boleh saya kongsikan. Tapi kenapa saya tak boleh kongsikan dekat sini? Sebab kita mempunyai masa yang terhad. Memang kita satu topik dia kita bercakap 2 jam bab subconscious mind saja. You all akan rasa macam kenapa saya tak pernah faham benda ni. Sebab itu bagi mereka-mereka yang kuat dengan subconscious mind, dia orang akan tanamkan azam, keyakinan tau yang mereka akan dapat straight A. Memang dia akan terarah kepada perbuatan. Sebab tu salah satu tindakan yang awak buat pada malam ni adalah awak dah ada subconscious mind intention yang anda nak duduk dengar satu ceramah yang boleh mengubah balik awak punya persepsi. Yes. Itu salah satu tindakan awak yang awak dah buat malam ni. Tetapi anda boleh konsisten atau tidak? Anda boleh konsisten ke tidak selepas ini untuk terus beri fokus kepada mengejar anda punya kejayaan? Itu yang menjadi persoalan. Ramai orang dia tewas bila mana dia ada impian, tapi impian dia tak dapat memacu dia dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata dia, dunia sebenar dia, cakap dalam jadual punya dah tersusun rapi. Tapi dalam dunia nyata dia habis. Sepatutnya nak buat pukul 9 malam, tangguhlah pukul 11 tak buat, pukul 12, last kali tak buat langsung. Okay. Ya, itu yang saya kata tadi. Ada soalan tadi kata kan, you ada impian apa semua tapi tak dapat nak buat macam mana seperti yang you nak. Because of you tak dapat
tak dapat menghidupkan subconscious mind you dengan betul-betul solid. Faham tak? You tak betul-betul faham tentang kenapa you ada impian. Kenapa you ada sedikit sekelumit dalam hati, you ada rasa nak dapat straight A, ada rasa nak dapat A subjek tertentu. Kenapa you ada rasa tu? Rasa itulah sebenarnya punca kepada you buat determination, penentuan. Sama ada aku nak dengan aku tak nak. Bila subconscious mind kita dah bekerja dengan begitu hebat, 90%, kesilapan sekarang ni terletak kepada dunia nyata. Jadi dengan tak jadi atas kita. Kalau kita memang besarkan dunia malas kita tu, apa yang akan berlaku? Kita akan cakap kejap lagi. Itu yang dari hari ke hari, anda sentiasa tangguh untuk buat latihan. Sebab dunia nyata anda dengan subconscious mind anda tak dapat bekerjasama dengan baik. You kena faham benda ni hanya ada pada manusia, dia tidak ada pada haiwan. Sebab tu haiwan tak perlu berimpian. Okay? So cukup saya kupas sampai situ tentang potential ni. Okay, baik. So kalau you manage you punya potential, you akan dapat apa yang ada dalam gambar ni tadi kat bawah. You akan dapat kuasai kelemahan-kelemahan you dengan baik. Nampak? You dapat kuasai SPM sebenarnya. Tapi kalau you panik dan you sentiasa tangguh, you sentiasa tak buat perancangan dengan betul, keadaan ni tadi akan makan you sedikit demi sedikit. Ini yang dikatakan dilema tadi tu. Dilema ni lah punca kepada anda tak tahu nak buat apa-apa pun sebenarnya. Tak mulakan apa-apa pun sebenarnya untuk you punya SPM. Sayang kan? Okay. So baik, ini adalah game saya tak sempat. Kita tak buatlah game ni. 15 minit je masa kita tinggal. So topik kita yang terakhir adalah akhlak. Kita kupas bab akhlak ni. Dia 4 perkara tadi, okay, ingat balik. Okay. Yang jawapan kepada soalan terakhir tadi tu, yang ada yang tanya tentang EQ, IQ dan SQ tu, sebenarnya ada dekat dalam ni. Okay, you nak jadi orang yang hebat, setiap yang you rancang adalah capai. That is namanya berjaya. Setiap yang you nak, you dapat. That is berjaya. Okay? Nak itu tak bermaksud ialah semua benda yang mesti mewah, semua benda yang mesti hebat. Nak cukup kepada apa yang anda rasa anda nak. Cukup, itulah dia. Saya nak 6A, 3B. Okay, that is yang awak nak dan dapat, that is berjaya. Okay, tapi kenapa awak nak 6A saja? Awak kena tanyalah diri awak. So kalau kita tengok kat sini, orang kuasai kejayaan 8 ni 100% total ke semua 4-4 ni 100%. Tapi kenapa bukan ilmu menjadi keutamaan? Yang jadi utama sekarang ni adalah emosi. Kenapa kajian ni terhasil macam ni? Okay, so di situ jelas menunjukkan. Okay, kejap. Kenapa video tak keluar gambar saya Ada Oh ada. Okay, kalau kita tengok sekarang, okay, 84% kajian daripada pakar telah menunjukkan orang berjaya bukan kerana dia pandai. Semua kat dalam ni sebenarnya, janganlah fikir saya kena pandai dulu subjek tu barulah saya dapat A. Tak. Perkara yang pertama awak kena buat dulu adalah awak kena tentukan dekat subconscious mind awak tadi, awak nak apa. Itu sebab saya sentuh bab subconscious mind tadi. Anda kena tentukan anda punya emosi berada dalam keadaan terbaik dulu. Kemudian, banyak benda yang anda susun akan berlaku dengan baik. Termasuk subjek lemah awak akan kuasai sedikit demi sedikit. That is kita panggil proses. Okay? So sekarang ni, kekuatan minda hanya duduk 10% je. So maksudnya Cik Khairul, kepandaian hanya duduk 10% je dalam kerja SPM saya. Yes. Kepandaian akan datang selepas emosi disusun dengan baik. Maksudnya boleh bangun pagi. Boleh sabar dalam belajar. Ni semua emosi. Boleh lupakan soal hobi buat sementara waktu. Boleh tahan kena marah dengan cikgu. Boleh sabar dengan kerja sekolah yang cikgu bagi. Nampak? Emosi dia berada pada tahap yang betul pada waktu ini. InsyaAllah yang tak pandai boleh jadi pandai. Yang tak cukup kemudahan akan sentiasa rasa semua benda dia rasa dia boleh buat. Cukup. Line dia tak berapa cantik pun dia akan usaha cari sampai dapat line tu supaya dia boleh buat. Dan sokongan, tak ada siapa nampak dia pandai pun tak apa. Bagi dia biarlah result nanti yang menentukan segala-galanya. Tak perlu pun dia disanjung, dia naik ke atas pentas, ambil reward dan sebagainya, ambil award dan sebagainya. Tak perlu. Okay, sebab bagi dia result akan keluar nanti, di situlah kejayaan saya yang sebenar.
Okay. So bagi saya lah, sekolah anjurkan hari apresiasi lah, itu dan sebagainya. Itu hanyalah sebahagian daripada proses nak membentuk emosi saja. Bagi pelajar cemerlang, tak ada benda tu pun tak apa. Bagi pelajar yang cemerlang, dengan sendirinya dia belajar adalah dengan tujuan untuk dikuasai subjek, untuk dikuasai ilmu. Tak ada sesi appreciation tu pun sebenarnya bagi dia bukan keutamaan pun. Okay, tapi sekolah dia buat benda ni adalah demi nak menunjukkan betapa pihak sekolah prihatin dengan emosi anda. Okay, tapi bukan itu keutamaan. Janganlah jadi cikgu tak payahlah tahun ni kita orang tak dapat rasa macam tingkatan 5. Yes, saya tahu itu satu kesedihan. Tapi dia, kalau you terlalu fikirkan benda tu, dia merosakkan emosi. Tak payahlah cikgu kita orang sekolah berapa bulan dia dapat, tak macam orang SPM lain. Yes, kalau you terlalu fikirkan, dia akan rosakkan emosi you, dia akan menyebabkan you down. But now sekarang you kena buat apa sahaja yang you boleh nampak positif kepada you punya SPM. Bukan lagi masa untuk you create cerita sedih dan semua orang tak faham you dan akhirnya you terus dalam dilema. Malam ni topik kita hanya nak membuang soal dilema ni saja. Kita kena keluar pada soal dilema ni saja. Okay? Okay, saya minta awak screenshot benda ni sebab benda ni awak boleh baca sendiri. Okay? Screenshot. Boleh simpan untuk simpanan anda. 7 punca anda gagal dalam pelajaran. Okay? Sombong dan angkuh tu dengan ilmu maksudnya campak buku, letak buku dekat lantai, baling buku, tak reti simpan buku elok-elok. Okey? Dalam buku lukis benda-benda yang bukan-bukan, yang mengarut. Okey? So itu namanya sombong dan angkuh. Okey, screenshot yang kedua pula 7 punca orang berjaya. Awak jangan panik sebab jalan tips semua ada dah sekarang. So dia bergantung kepada anda. Anda nak buat dengan anda tak nak buat. Teknik belajar berkesan macam saya kata tadi. Waktu dia kena betul. Okey? Cara membaca tadi kena faham. Membaca bahan ilmiah, cara dia lain. Okey? Kemudian awak tahu awak lupa, awak kena buat apa. Bila kita lupa dalam masa 20 saat, kita kena banyak mencatat. Teknik buat nota, teknik menghafal semua saya tak ajar ni malam ni. Saya boleh ajar awak teknik menghafal tapi ini bukan masa dia lah. Okey? Ini motivasi. Malam ni motivasi, bukan teknikal. Okey. Dan bagi siapa-siapa yang pernah ikuti perkembangan saya sebelum ini, inilah sebahagian daripada perubahan saya masa SPM dulu. Saya ni seorang pelajar bermasalah, selalu masuk lokap, selalu bergaduh kat sekolah. Saya pelajar nakal dulu. Ini sejarah kisah betul ni. Tapi tahun SPM saya, tahun yang sama juga saya pegang 9 jawatan kat sekolah. You just imagine lah, pegang jawatan banyak, ketua pengawas, itu dan sebagainya. Tapi result SPM keluar pun result yang bagus. So macam mana saya boleh dapat semua benda ni? Because of saya guna dua-dua otak saya tadi. Saya tak tuition, saya tak mampu tuition. Sebab ni semua jawatan saya masa SPM. You just imagine, masa saya SPM ni semua tugas saya kat sekolah. 9 jawatan, banyak tu. Okay. Ni tahun 99, gambar saya nakal. Ini tahun saya berubah. Alhamdulillah, okay. Kemudian ni gambar saya masa saya di universiti. Ni masa saya mula bekerja. Apa yang saya nak kongsikan? Saya nak kongsikan lain lagi adalah ni rumah saya. Kalau nak cerita buat kemudahan saya nak belajar macam mana rumah macam ni. Dalam rumah saya macam ni, awak tengok. Ini je rumah saya, tak ada bilik. Tu pintu tandas tu yang belakang tu. Tangan kanan saya tu yang belakang tu pintu tandas. Mana ada dah, belakang tu dah pokok nampak rumah hutan belakang. Inilah rumah saya, awak bayangkan macam mana saya belajar. Tak? 3 meter lebar, 3 meter panjang, 3 meter tinggi. Awak pergi ambil pembaris sekejap lagi, awak ukurlah rumah awak. 300 cm lebar, 300 cm panjang, 300 cm tinggi. Kejap lagi mak ayah awak tanya, apa hal kau ni mengukur-ngukur rumah ni? Awak boleh tahu berapa besar rumah saya. Besar ni tinggal 6 orang. 4 orang adik-beradik dengan mak ayah. Ini rumah saya pergi tengok balik lah rumah lama saya. Bukannya saya tinggal rumah masa tu macam ni. Saya pergi tengok balik rumah lama saya. Saya sempat ambil gambar sebelum dirobohkan. Tapi saya nak bagi tahu awak, saya membesar dalam rumah yang macam ni. Bukanlah saya ni orang kaya. Okay? Satu ketika dululah. Okay? Jadi saya sangat-sangat diduga, diuji, tapi SPM saya buat dengan the best. Saya ada banyak kisah masa saya nak SPM. Saya dapat tawaran menyanyi, dapat tawaran jadi penyanyi masa nak SPM. Macam-macam kisah.
Tapi saya tolak semua benda tu sebab saya start main muzik masa form 2. Saya dah main kat kedui kahwin, saya dah masuk jam station. Masa tu baskin tak ada lagi. Uh, Macam mana result SPM? Okay, next session saya akan kongsikan. Okay. Cuma saya nak bagi tahu kat anda, jangan anda rasa takut sangat-sangat dengan SPM. Jangan anda rasa tak boleh. Saya pun betul-betul berubah tahun SPM tau. Sebelum tu saya nakal je amat. Kali kita sebab perhimpunan. Saya memang akhirnya saya dapat Tuhan last minute nak beberapa bulan exam saya dapat hidayah berubah. Alhamdulillah. Ni kereta saya yang saya dah lepaskan dah kereta idaman, kereta impian saya satu ketika dulu. Dah dapat kereta impian lain pula lah. Ni saya pun dalam kereta ni. Dah nak start dah Allah.